pertama sekali nak respon terhadap satu mesej yang sedang tersebar dalam pelbagai media baru sebagai satu percubaan untuk fitnah saya dengan dimuat turun seolah macam SMS itu ataupun maklumat itu adalah daripada nombor saya. Ini yang dihantar oleh kawan saya bertanyakan adakah benar saya telah pun menghantar mesej itu ke semua orang, kerana kata dia bahawa dia melihat dalam internet print screen mesej daripada nombor saya di theflyingkid.blogspot terkandung dalam tersebut. Jadi mesej dia tu, ini saya buka, dia copy bagi kat saya ni ya. Mesej itu nombor saya ni 0194422685. Ini yang dikopi untuk dihantar kepada saya. Ini bagi saya bahawa satu politik rendah moral UMNO dan Barisan Nasional. Yang bertanding bukan saya. Saya jadi calon di Dun Sungai Limau. Okey. Ayat dia seolah saya yang menghantar ni. Calon BN Sungai Limau ini Ahmad Suhaimi bukan pelajar pondok Pak Ya, tapi jadi cikgu sementara aja. Dia bukan pendidikan agama, jadi pensyarah pun bidang sains politik je. Beliau pernah mendapat rawatan mental satu masa dulu. Ini mesej ini seolah kata saya yang sebut. La ni menetap di Tanjung Malim. Ramai orang tak kenal beliau di Dun Sungai Limau. Fikirlah. Isunya ialah dia cuba memuatkan bahawa saya menuduh Suhaimi ini pernah dapat rawatan mental. Ini fitnah. Wallahi wabillahi watallahi, saya tidak membuat mesej ini, penghantaran mesej ini kepada mana-mana pihak. Bagi saya bahawa ini satu perbuatan keji untuk menimbulkan provokasi, bagi menimbulkan kebencian dan kemarahan rakyat dan menghilangkan suasana politik harmoni dan damai yang sedia wujud di dalam Dun Sungai Limau. SMS itu semalam saya dapat forward, maknanya orang tanya saya, adakah betul kamu buat benda ni? Saya kata tidak, wallahi wabillahi watallahi. Petang semalam. Saya nak lanjut sedikit lagi berkaitan dengan belanjawan semalam. Kerana bagi saya belanjawan yang dibentang oleh Perdana Menteri pada hari Jumaat yang lalu, satu belanjawan yang menunjukkan kerajaan tidak begitu ada keperluan kepada sokongan politik daripada kaum Cina, daripada bangsa Cina. Ini dapat dilihat secara khusus ucapan pembentangan yang dibentang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam muka surat 52. Dalam muka surat 52, Bijak Bestari berkata, ini Perdana Menteri Keuangan, Bijak Bestari berkata, orang berbudi kita berbahasa. Kepada kaum India yang telah bersama mendahirkan ikatan sokongan kepada Kerajaan Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke-13 baru-baru ini, terima kasih, Rumba Nandri. Jadi dengan sokongan itulah, maka dalam muka surat 53, kerajaan juga akan terus memberikan tumpuan kepada pembangunan masyarakat India dengan peruntukan khusus. Ini belanjawan khusus untuk masyarakat India, disebut secara khusus, tidak disebut kepada masyarakat Cina. Tidak disebut secara khusus kepada masyarakat Cina. Satu-satunya belanjawan yang pernah dibentang dalam sejarah yang mengkhususkan kepada satu kaum. Ada pengkhususan untuk satu kaum, iaitu kaum India, ialah belanjawan untuk tahun 2014, iaitu 100 juta untuk pendidikan kepada kaum India
50 juta untuk diperuntukkan kepada pembangunan usahawan di bawah tekun. 50 juta itu khusus untuk orang India, diletakkan di bawah tekun, dan mereka juga boleh memohon melalui amanah ikhtiar, kata Perdana Menteri. Dan isunya saya nak sebut bahawa kenapa harus mengkhususkan hanya kepada satu kaum? Kita seolah-olahnya cuba mewujudkan satu suasana belanjawan yang bersifat resis, maknanya bersifat hanya pengkhususan kepada satu kaum, tidak kepada kaum, khususnya kepada kaum Cina. Dan ini bagi saya sangat berbeza dengan kerajaan di negeri Pulau Pinang umpamanya memberikan peruntukan kepada adun-adun daripada pembangkang yang kebanyakannya ialah mewakili orang Melayu. Mewakili orang Melayu. Kalau tak silap saya 11 dun yang mewakili orang Melayu. UMNO semua itu mewakili kawasan yang majoritinya adalah orang Melayu. Di negeri Selangor diberikan kedudukan khusus kepada ketua pembangkang walaupun daripada orang Melayu. Maknanya kita melihat, kita bukan beri itu kepada kerana dia Melayu, tapi kita sebut bahawa ini adalah menunjukkan ketelusan dan keadilan kita, bahawa belanjawan kita itu peruntukan pembangunan kerajaan itu ialah untuk semua. Kita adalah untuk pentadbiran untuk semua. Rahmat Islam itu, kalau UMNO nak bercakap soal Islam itu rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin. Bukan hanya rahmat untuk satu-satu kaum. Jadi sebab itu saya sangat mempersoalkan. Saya bukan mempersoalkan bahawa orang India tak boleh dapat peruntukan program pembangunan. Tidak, bukan itu maksud saya. Tetapi kenapa perlu ada satu pengkhususan, hanya pengkhususan kepada satu kaum, tidak ada kepada kaum-kaum yang lain, khususnya kepada kaum Cina. Jadi jelas kepada masyarakat Cina, penghuni Cina di Dun Sungai Limau ini, kerajaan sebenarnya Barisan Nasional tidak memerlukan sokongan orang Cina untuk pilihan raya kecil ini. Ini cukup jelas, mesej yang cukup jelas, bukan sahaja kepada masyarakat Cina di Dun Sungai Limau, tapi kepada masyarakat Cina seluruh Malaysia. Oleh kerana pilihan raya diadakan di sini, maka sudah tentulah bahawa ini signal untuk masyarakat Cina di Dun Sungai Limau ada bahawa Barisan Nasional tak perlu undi kamu, sokongan kamu, sebab belanjawan ini secara khusus menunjukkan bahawa masyarakat Cina bukan masyarakat yang perlu dihargai dengan ucapan se tacia. Sepatutnya dia kena berikan ucapan terima kasih. Terima kasih se tacia. Saya nak minta Perdana Menteri, walaupun tadi saya komen Perdana Menteri, tapi dalam hal ini saya nak mohon jasa baik Perdana Menteri untuk menasihat timbalan Perdana Menteri supaya mari ke Sungai Limau ini tahu adab, akhlak, kesopanan, kesantunan masyarakat di Dun Sungai Limau ini. Kerana kita sudah bercakap soal politik damai, politik harmoni, politik murni, hubungan masyarakat di sini walaupun berbeza ideologi politik, tetapi hubungan mereka bagaikan hubungan kehidupan ini bagaikan kehidupan satu keluarga. Maknanya hubungan yang cukup rapat, cukup mesra. Jadi saya minta Perdana Menteri menasihat timbalan Perdana Menteri tahu budaya, adab, susila, kesopanan dan santunan, budi bahasa orang Kedah dan juga orang-orang di Dun Sungai Limau. Kerana saya cukup kesal dan cukup kecewa. Semalam ucapan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dalam satu perjumpaan, kalau tak silap saya, di Sekolah Menengah Sungai Limau, kalau tak silap ingatan saya di Sekolah Menengah Sungai Limau, beliau cuba untuk nak justify keputusan kerajaan menaikkan harga gula dengan memberikan argument yang lapuk. Tak salah, tak apalah, itu hal dia lah. Dia nak pertahankan, nak berikan alasan, nak menghalalkan tindakan dia, itu soal dia lah. Walaupun saya tidak bersetuju kenaikan harga gula dan alasan-alasan kerajaan itu saya telah tolak semalam, tapi soal kalau dia nak pertahan juga, itu urusan dia lah. Tetapi yang paling saya kesal ialah apabila beliau
menggunakan alasan lapuk, alasan kolot, iaitu kerana nak mengurangkan diabetes, masalah penyakit kencing manis dalam masyarakat Malaysia yang makin meningkat, kata dia. Dan walaupun hari ini dalam surat khabar Menteri Hal Ehwal Pengguna Datuk Hassan Malik lebih ikhlas daripada dia. Saya kata dia lebih ikhlas. Hassan Malik kata ini kerana nak mengurangkan beban kerajaan. Penghapusan pemansuhan subsidi itu nak meringankan beban kerajaan. Itulah dia sebenarnya motif tujuan utama daripada pemansuhan subsidi harga gula. Bukan tujuan untuk mengurangkan, merendahkan kadar penyakit diabetes. Sebab daripada tahun 2009 sampai 2013 ni, maknanya sudah 7 kali harga gula dinaikkan. Sepatutnya dah tak ada lah orang penyakit diabetes kan, ataupun makin berkurangan lah. Tetapi tidak berkurangan orang berpenyakit diabetes dalam negara kita. Jadi tak apalah, dia nak pertahankan, dia nak menghalalkan, itu hal dia lah. Tetapi bagi saya bahawa saya cukup kecewa bila dia menyebut bahawa orang penyakit diabetes ni akibatnya puncanya kerana makan gula lebih. Dengan dia mencontohi, dia merujuk khusus secara spesifik disebut kepada arwah Tan Sri Ustaz Azizan. Itulah dia kita menyebabkan beliau dipotong kaki. Saya fikir bahawa Ustaz Azizan semalam genap sebulan. Genap sebulan dia meninggal. Saya fikir satu perkara yang tidak wajar. Kenapa harus mengkhususkan, merujuk, membuat contoh kepada Allahyarham Ustaz Azizan. Dan saya dipahamkan oleh kawan-kawan guru-guru yang hadir, dia bercakap pun dalam keadaan yang macam bergelak-gelak. Macam bergelak-gelak, main-main. Saya cukup sedih. Bagaimana kalau kamu semua, mak kamu mati, cuba kata, tengok tu, anak kita mati, aksiden. Tengok tu, anak dia tak reti jaga, naik motor deras. Orang baru mengalami kehilangan orang yang disayang. Isteri kehilangan suami, anak kehilangan ayah. Tiba-tiba timbalan Perdana Menteri kata kita mansuhkan harga gula kerana ramai orang penyakit kencing manis mati kerana makan gula lebih. Contohnya Allahyarham Ustaz Azizan. Saya cukup rasa bahawa ini sangat, khususnya kepada budaya santunan orang Kedah, kesopanan orang Kedah ni, orang Dun Sungai Limau yang bergelumang. Orang Kedah kata berguling garak dengan Allahyarham sepanjang 5 penggal beliau menjadi wakil rakyat. Tak boleh terima cara yang dibawa oleh timbalan Perdana Menteri. Langsung tidak melihat kesedihan yang sedang masih dihadapi oleh isteri dan anak-anak serta keluarga. Sebab itu saya minta pertama sekali Tan Sri Muhyiddin mohon maaf kepada isteri dan keluarga Allahyarham, dan juga kepada pengundi-pengundi di Dun Sungai Limau ini yang telah berguling garak, bergelumang sepanjang 5 penggal bersama dengan Allahyarham. Dan saya juga mohon kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menasihatkan timbalan dia supaya jangan kerana timbalan dia itu akan menambahkan calar kepada Perdana Menteri sendiri. Perdana Menteri sendiri sudah tercalar. Tapi jangan kerana timbalan Perdana Menteri yang tak tahu adab susila, kesopanan, kesantunan orang Sungai Limau ini akan menambahkan calar kepada Perdana Menteri yang sudah pun tercalar. Jadi saya minta Perdana Menteri dapat menasihat timbalan dia supaya datang ke Kedah ni, bagi salam elok-elok. Cakaplah apa nak cakap, tapi jangan cakap benda-benda yang boleh mengguris hati dan perasaan orang yang sedang mengalami kesedihan
akibat daripada kehilangan kematian seseorang yang mereka sayang. Terima kasih.